warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kajian saya adalah hubungan antara komunikasi dalam organisasi dengan komitmen kerja di Kolej Komuniti Ledang. Saya perkenalkan nama saya Puan Nur Azidah binti Mansur bersama rakan saya Encik Khairul Anwar bin Johari dan Puan Zahra Shah binti Jumaat. Ini adalah antara kandungan yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan pengenalan. Okey, aktiviti komunikasi merupakan aspek yang penting dalam menentukan hala tuju sesebuah organisasi. Ini kerana menurut Higgs, Stacks and Gurley, dengan berkomunikasi, staf dalam organisasi dapat berkongsi idea dan maklumat dalam memajukan jabatan masing-masing. Komunikasi yang baik dapat melahirkan pekerja yang mempunyai tingkah laku yang baik menurut Embrin 2015. Daripada tingkah laku yang baik inilah yang akan meningkatkan lagi keinginan mereka untuk terus melakukan tugasan dan seterusnya memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap tugasan yang telah diberikan menurut kata Wan Shahrazad, Muhammad Arif dan Sukanti 2013. Manakala menurut Becker dan Van 2006, komitmen organisasi ini boleh dibagikan kepada 3 bentuk, iaitu efektif, novatif dan berterusan. Komponen komitmen efektif ni merujuk kepada emosi, identifikasi dan tahap penglibatan dalam organisasi. Manakala novatif merujuk kepada perasaan pekerja terhadap organisasi. Dan komitmen berterusan pula mengenai persepsi pekerja tentang kerugian jika dia meninggalkan organisasi. Ada 4 penyataan masalah yang ingin saya nyatakan, iaitu faktor pengurusan organisasi. Pihak pengurusan ini boleh mempengaruhi komitmen pekerja dengan memberikan perhatian terhadap aspek sokongan, pembangunan kerja, latihan dan jaminan pekerja. Menurut kata Kulida, Johanim, Zurida, Muhammad Faizal dan Zulkifli 2018. Faktor yang kedua ialah pihak atasan atau penyelia. Jika pihak atasan ini memberikan perhatian terhadap aspek yang saya nyatakan tadi, ia akan membuat pekerja lebih memberikan komitmen yang tinggi terhadap pekerja yang mereka lakukan. Sekiranya terdapat wujudnya komunikasi yang negatif, ia boleh membentuk hubungan yang negatif antara pihak atasan dan wakil staf, seterusnya mengganggu persekitaran iklim komunikasi dalam organisasi. Jika wujudnya komunikasi negatif, maka dia akan wujud pula halangan dalam berkomunikasi, terutama sukar menyampaikan maklumat, pemberian arahan, motivasi dan sebagainya. Ada 2 objektif yang saya nyatakan di sini, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti hubungan antara komunikasi dalam organisasi dengan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ. Yang kedua ialah mengenal pasti perbezaan antara pemboleh ubah komunikasi dalam organisasi dan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ berdasarkan jantina. Metodologi pula kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif. Dalam kaedah ini data dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Sampel kajian terdiri daripada semua staf Kolej Komuniti Ledang. Seramai 73 responden yang dipilih daripada keseluruhan populasi staf KKLJ. Instrumen yang saya gunakan ialah boran soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu demografi, komunikasi organisasi dan komitmen kerja. Hasil daripada kajian ini didapati bahawa objektif yang pertama tadi iaitu mengenal pasti hubungan antara komunikasi dalam organisasi dengan komitmen kerja. Satu hipotesis telah dibentuk, iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dalam organisasi dengan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ. Berdasarkan jadual 1, hasil analisis telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara komunikasi dalam organisasi dengan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ, iaitu nilai R 0.702, nilai P kurang 0.01. Ini menunjukkan objektif 1 tercapai. Objektif yang kedua, mengenal pasti perbezaan antara pemboleh ubah komunikasi dalam organisasi dan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ berdasarkan jantina. Hipotesis 2 yang dibangunkan ialah terdapat perbezaan yang signifikan antara komunikasi dalam kalangan staf KKLJ berdasarkan jantina. Kita boleh lihat kepada jadual 2, hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina lelaki dan perempuan.
apabila nilai T sama dengan 2.182. Nilai P kurang 0.05. Berdasarkan analisis ini, KKLJ berjantina lelaki mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding jantina perempuan. Ini menunjukkan hipotesis yang telah dibangunkan dalam kajian ini menyokong hipotesis yang telah dibangunkan. Hipotesis 2 yang dibangunkan dalam kajian ini gagal ditolak. Seterusnya, hipotesis yang dibangunkan yang ketiga ialah terdapat perbezaan yang signifikan antara iklim komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ berdasarkan jantina. Berdasarkan jadual 3 yang dihasilkan menerusi ujian T, hasil analisis menunjukkan nilai T sama dengan 1.905. Nilai P lebih daripada 0.05. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap komitmen kerja yang diberikan oleh staf lelaki dan perempuan adalah sama. Hasil daripada kajian ini tidak menyokong hipotesis kajian yang telah dibangunkan. Oleh itu, hipotesis 3 yang dibangunkan dalam kajian ini gagal diterima. Antara cadangan yang boleh saya cadangkan ialah kalau kita lihat kajian ini hanya fokus kepada satu faktor demografi sahaja, iaitu jantina. Diharap untuk kajian akan datang, pengkaji boleh mengkaji faktor demografi seperti bangsa, tahap pendidikan, tempoh perkhidmatan terhadap iklim komunikasi dan komitmen kerja. Jika banyak faktor demografi yang dikaji, maklumat yang banyak akan diperolehi dan ia akan membantu dalam mendapatkan jawapan berkenaan punca faktor demografi yang mana yang lebih dominan dalam menyokong atau menghalang dalam mewujudkan iklim komunikasi dan komitmen kerja dalam organisasi. Manakala, seterusnya, slide yang terakhir ialah kesimpulan. Hipotesis yang diterima ialah terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina lelaki dan perempuan dalam iklim komunikasi di KKLJ, manakala tak dapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan komitmen kerja dalam kalangan staf. Berdasarkan keputusan hipotesis H1, terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dengan komitmen kerja dalam kalangan staf KKLJ. Ini menunjukkan bahawa iklim komunikasi yang positif akan meningkatkan komitmen kerja. Iklim komunikasi yang positif juga secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi pekerja dalam membuat tugasan yang diberikan.